Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah murid-murid, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita bagi mata pelajaran tajwid. Pelajaran yang ketujuh tajuknya waqaf. Baiklah, sebelum itu marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum memulakan pelajaran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا آمين يا رب العالمين. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pengertian wakaf. Wakaf dari segi bahasa bermaksud menahan atau berhenti. Manakala wakaf dari segi istilah pula bermaksud menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara seketika bagi mengambil nafas dengan niat untuk menyambung bacaan semula. Jadi murid-murid, setiap pembaca hendaklah memastikan supaya berlakunya pertukaran nafas ketika wakaf, iaitu ketika berhentikan bacaan tersebut, kerana jika tidak bertukar nafas yang baru, ia akan menjadi hukum saktah. Okey, faham ya murid-murid berkaitan dengan pengertian wakaf. Baiklah, mari kita lihat pula bahagian-bahagian wakaf. Wakaf terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari. Yang kedua, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari. Wakaf yang ketiga ialah wakaf ittirari. Wakaf ittirari. Manakala wakaf yang keempat ialah wakaf intizari. Wakaf intizari. Baiklah murid-murid, mari kita lihat keterangan berkaitan bahagian-bahagian wakaf tersebut, iaitu yang pertama adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang dilakukan oleh pembaca tanpa sebarang sebab, iaitu ia merupakan pilihan pembaca sendiri. Seterusnya, wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah wakaf yang dilakukan oleh pembaca bertujuan untuk menerangkan atau mengajar kepada orang lain atau menjawab persoalan atau menyoal berkaitan hukum tajwid, wakaf ibtidah dan lain-lain. Sebagai contoh murid-murid, seorang guru membacakan surah Al-Insyirah yang mana guru tersebut dia memberhentikan bacaan pada perkataan nashrah. Kemudian guru tersebut bertanya kepada muridnya berkaitan dengan makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha. Okey, seterusnya ialah wakaf ittirari. Wakaf ittirari. Wakaf ittirari adalah wakaf yang dilakukan kerana terpaksa, seperti pembaca kehabisan nafas, terbatuk, terbersin, menguap dan sebagainya. Seterusnya, wakaf yang keempat ialah wakaf intizari. Wakaf intizari ialah pembaca berhenti seketika kerana beralih kepada qiraat yang lain daripada qiraat yang sedang dibaca. Apa maksud qiraat murid-murid? Qiraat adalah cara bacaan dalam Al-Quran, di mana terdapat perbezaan cara bacaan di dalam Al-Quran mengikut imam-imam qiraat yang mana cara bacaan tersebut telah diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita menggunakan riwayat Imam Hafs, iaitu salah seorang daripada imam qiraat.
Cara bacaan Imam Hafs adalah pada surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Jadi, seorang pembaca tersebut, dia memberhentikan bacaannya di perkataan as-salah, kemudian beralih kepada qiraat atau pembacaan Al-Quran yang lain, iaitu menurut Imam Qiraat riwayat Imam Warsh, iaitu bacaannya Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, iaitu cara bacaan Imam Warsh, iaitu Imam Qiraat yang lain, dia menggugurkan sebutan hamzah dan juga dia menebalkan bacaan huruf lam. Berbeza dengan imam kita, Imam Qiraat yang kita ikut, iaitu Imam Hafs yang memang kita baca seperti selalu. Okey, itu adalah keterangan berkaitan dengan bahagian-bahagian waqaf, iaitu waqaf ikhtiyari, waqaf ikhtibari, waqaf ittirari dan waqaf intizari. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula tanda-tanda waqaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk hari ini, murid-murid akan mempelajari 5 tanda waqaf yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu yang pertama, tanda waqaf mim ataupun dikenali sebagai waqaf lazim. Tanda waqaf mim ini bermaksud wajib berhenti. Terdapat pada contoh ayat surah Yasin ayat 76, iaitu فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Okey, ada tanda waqaf mim di sini. Murid-murid wajib memberhentikan bacaan. Okey, seterusnya tanda waqaf jim. Tanda waqaf jim ini bermaksud harus sambung atau berhenti. Jadi, murid-murid boleh membuat pilihan sama ada ingin sambung atau memberhentikan bacaan tersebut. Contoh ayatnya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 20, iaitu wa absarihim innallaha. Okey, pada tanda waqaf jim ini murid-murid boleh pilih sama ada ingin sambung ataupun berhentikan bacaan, yang mana hukumnya adalah harus. Seterusnya adalah nombor 3, tanda waqaf qala ataupun qaf lam ya, yang bermaksud harus sambung atau berhenti tetapi berhenti lebih baik. Contoh ayatnya pada surah Al-Baqarah ayat 61, Ma sa'altum wa duribat. Okey, terdapat tanda waqaf qala di sini yang mana harus sambung ataupun berhenti, tetapi berhenti adalah lebih baik. Seterusnya tanda waqaf solat ataupun sod lam ya, yang bermaksud harus sambung ataupun berhenti tetapi sambung lebih baik. Dia berlawanan dengan waqaf qala. Kalau tanda waqaf qala ini berhenti lebih baik, tetapi untuk tanda waqaf solat ini atau sod lam ya ini harus sambung ataupun berhenti tetapi sambung lebih baik. Contoh ayatnya pada surah Al-Baqarah ayat 99. Bayyinatin wa ma yakfur. Okey, jadi murid-murid harus sambung ataupun berhenti di tanda waqaf ini tetapi sambung lebih baik. Boleh nak pilihlah sama ada nak sambung ataupun nak berhenti tetapi sambung lebih baik. Okey, seterusnya yang terakhir adalah tanda waqaf yang mempunyai titik 3 ini. Titik 3 ini ada 2 tempat, iaitu maksudnya berhenti pada salah satu tempat sahaja. Contoh ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, iaitu La raiba fih hudan lil muttaqin. Jadi murid-murid kena berhenti pada salah satu tempat sahaja, sama ada tempat pertama ataupun tempat kedua. Kalau dah pilih tempat pertama untuk berhenti, maka tak boleh berhenti pada tempat yang kedua. Okay, kalau berhenti pada tempat yang kedua, tak boleh berhenti pada tempat pertama.
Baiklah murid-murid, keterangan wakaf ta'anuk atau wakaf murakabah. Wakaf ta'anuk ataupun wakaf murakabah ini adalah wakaf, tanda wakaf yang titik 3 ini. Okey, wakaf ta'anuk ataupun wakaf murakabah bermaksud pemerhatian, iaitu memerhati antara dua tempat yang diharuskan wakaf pada salah satunya. Bermaksud jika wakaf pada tempat pertama, maka tidak harus wakaf pada tempat kedua dan sebaliknya. Jadi murid-murid, wakaf ta'anuk ataupun wakaf murakabah ini adalah memerhati antara dua tempat yang diharuskan berhenti pada salah satunya. Maksudnya jika murid-murid berhenti pada tempat yang pertama, maka murid-murid tidak harus memberhentikan bacaan pada tempat yang kedua ataupun sebaliknya. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, terdapat perbezaan tempat pada tanda wakaf ta'anuk ataupun tanda wakaf murakabah ini di antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bagi contoh wakaf ini, yang Ustazah kongsikan di bawah ini adalah contoh yang terdapat pada mazhab Madinah Al-Munawwarah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana Ustazah berhenti pada tempat yang kedua. Jadi boleh pilih sama ada nak berhenti tempat pertama ataupun tempat yang kedua. Okey, seterusnya yang kedua pada surah Al-Maidah ayat 26. Muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna. Okey, jadi murid-murid boleh pilih sama ada nak berhenti tempat pertama ataupun tempat kedua. Tadi Ustazah berhenti di tempat yang kedua. Yang ketiga, pada surah Al-Maidah ayat 41. Qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una. Okey, untuk surah Al-Maidah ayat 41 ini Ustazah berhenti pada tempat yang pertama. Dan murid-murid boleh pilih sama ada nak berhenti tempat pertama ataupun tempat kedua. Yang mana harus berhenti pada salah satu tempat sahaja. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Semoga jumpa lagi kita pada sesi pelajaran yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.